Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya kita bersama lagi malam ni dalam kuliah ilmu. Kau ni tak ada bohong. Ya. Masjid ni tak tenggelam lah. Tak tenggelam tu yang main. Ada satu dua masjid tak tenggelam, nak pergi tak boleh. Jadi tak ada lah. Kali dengan ustaz tapi, kali dengan orang kampung tapi. Baik. Kita sambung buku kita ni. Solat ketika keuzuran masih dalam solat orang musafir. Seorang yang bermusafir bertujuan maksiat. Tiba-tiba semasa dalam perjalanan dia membatalkan niatnya hendak melakukan maksiat dan menukar niat kepada hendak menziarah saudaranya. Adakah dia masih boleh mengqasarkan solatnya? Lepas itu tengok orang yang tujuan maksiat tak boleh qasar solat. Kalau dia sembahyang qasar, sembahyang tak sah. Tapi kalau dia sembahyang tamam, sembahyang dia sah. Itu syarat dia. Lah ni kawan ni perjalanan dia maksiat, sampai tengah jalan dia tukar niat. Daripada maksiat pada niat yang harus. Itu dia nak pergi tengok adik-beradik dah. Boleh tak dia qasar solat? Jawab dia, dalam keadaan ini dia harus mengqasarkan solat dengan 3 syarat. Dia boleh qasar, tapi dia kena penuhi syarat ni 3. Yang pertama, dia bertaubat sebaik sahaja menyedari kesalahannya, kerana berniat hendak melakukan maksiat di destinasi yang hendak dituju. Contoh, dia nak pergi Kuala Lumpur. Pergi Kuala Lumpur, pergi jenis maksiat-maksiat lah. Konsert rock apa, tak ada di neraka. Kan? Itu sampai tang Ipoh, tak jadi dia mengarut dia. Tak jadi dia mengarut. Baik aku pergi tengok adik-adik. Pergi kat Kuala Lumpur tu. Maka dia telah tukar niat daripada niat yang jahat dan niat yang baik. Maka di Ipoh tu dia kena bertaubat. Kalau tukar niat saja tak taubat tadi, dia kena taubat. Dia pun astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, taubat. Okey. Syarat yang kedua, permulaan perjalanannya hendaklah bermula di tempat baharu, iaitu tempat dia bertaubat. Bukannya tempat dia memulakan perjalanan kali pertama, tempat kediaman atau pemukiman. Mana bukan di Derga lah. Dia taubat lah. Dia taubat di Ipoh. Maka permulaan perjalanannya mula di situ. 0 kilometer tu, tang tu. Bukan Derga. Dia berjalan ada 2-3 kilometer lebih lah, tak pakai. 0 kilometer, di tempat dia bertaubat. Syarat yang ketiga, nak siapa? Dia ni macam orang tua ni cucu siapa lah. Jika jarak perjalanan dari tempat permulaan musafir di tempat baharu ke destinasi yang nak dituju mencukupi 2 marhalah, harus baginya mengqasarkan solat. Jika tidak cukup, dia wajib menyempurnakan solat cara tamam. Jadi 3 syarat lah. Taubat, lepas tu 0 km tempat baru, daripada 0 tu pergi tempat dia nak pergi tu, cukup tak 2 marhalah? Kalau cukup, boleh qasar solat. Kalau tak cukup, tak boleh. Itu syarat dah. Okey. Berikutnya, seorang yang bermusafir bagi tujuan yang harus, tiba-tiba dia menukarkan niatnya hendak melakukan maksiat, bolehkah dia mengqasarkan solat? Ini terbalik pula. Tadi niat maksiat tukar kepada niat harus. Lah niat harus tukar maksiat. Boleh tak? Jawabnya, apabila telah berubah niat perjalanannya daripada bertujuan baik kepada tujuan maksiat, maka keharusan mengqasarkan solat terbatal.
Jika diteruskan juga qada solat, maka solatnya tidak sah. Dalam kitab fiqh ada cerita benda-benda tu, sebab benda tu ada. Benda tu ada dalam kisah-kisah manusia ni yang duk berjalan jauh ni. Ada yang mula niat bagus, sampai tengah jalan tukar niat jadi tak bagus. Ada setengah tu niat tak bagus, sampai tengah jalan tukar niat jadi bagus. Itu ada dalam kehidupan manusia. Sebab tu dia pembahas bab hukum ni. Habis. Yang berikutnya, bolehkah seorang yang sentiasa bermusafir seperti pemandu bah, pemandu lori dan pelayar mengqasarkan solatnya? Driver bah ni Kuala Lumpur lah, bukan bah minggu ni. Dulu bah menteri-menteri lah, dah tak ada lah. Bukan bah sekolah, bah express. Driver bah, driver lori pun bukan lori tanah merah. Lori tanah merah tapi jauh. Lori bawa ikan siam pergi sana. Lori bawa barang. Tu macam hak GNT tu bawa lebih kurang tu lah. Pemandu lori dan pelayar. Pelayar tu orang duduk dalam kapal. Sekali dengan kapten kapal, dengan kelasi kapal, nak kapal semua tu. Mereka ni boleh tak qasar solat? Jawab dia, seorang yang berkekalan dalam perjalanan harus baginya mengqasarkan solat. Tetapi lebih afdal baginya menyempurnakan solat secara tamam. Jelas di sini bahawa pemandu bah, pemandu lori dan pelayar yang menghabiskan hari-hari mereka dengan memandu kenderaan adalah tergolong dalam kumpulan orang yang sentiasa bermusafir. Dia bawa bah. Tapi hari dia tak bawa bah tak boleh ha? Hari dia bawa bah. Orang pakai trik kan. Hari ni dia bawa bah pergi Kuala Lumpur. Sampai Kuala Lumpur. Dalam perjalanan tu dia qasar solat kelingan jemaah. Lepas tu malam balik pula. Mereka ada 2 orang balik pula main ustaz. Dalam perjalanan tu malam tu mana? Aisyah. Kalau jemaah maghrib boleh pula. Sampai esok bawa pergi Kelantan pula. Semua musafir lah tu. Mereka ni diartikan sebagai orang yang berkekalan musafir, mudi musafar. Lusa balik main ustaz pula. Sepanjang daripada jalan tu, dengan syarat perjalanan yang 2 marhalah, maka mereka boleh mengqasarkan solat. Daripada lori pun sama. Lori ikan, lori barang dan sebagainya. Termasuklah pelayar yang duduk dalam kapal. Tapi bukan pelayar feri pergi Langkawi ya. Itu tak cukup marhalah. Kapal pergi luar negara. Okay. Dalam isu ni, ternyata orang yang berkekalan musafir. Lah ni orang kerja jauh, suka berulang kemudahan. Dulu-dulu orang tak berulang, orang duduk pergi menyewa sana. Lah suka berulang, kemudahan tu ada. Kemudahan naik train, bawa kereta, lebuh raya dan sebagainya. Orang start kerja Penang banyak tiap hari tu. Tiap. Maka mereka ini juga adalah orang yang berkekalan musafir. Pagi-pagi dia keluar. Pagi-pagi keluar kena pergi semayang subuh di kereta api. Habis semayang subuh, naik kereta api, berderai sampai Bukit Minyak. Lepas tu ambil motor berderai pergi Komtar. Naik pergi Komtar. Sekali malam pukul 5 balik pula. Esok lagu tu kehidupan lah. Orang yang lagu tu tiap-tiap hari dia boleh qasar solat. Katakan qasar jamak sekali. Jamak sekali. Kadang-kadang boleh apa rumit pada dia. Contoh macam orang kerja di Pulau Pinang tu. Dia keluar subuh. Keluar awal pokok tu makik pukul 4.30. Makik pukul 6 makik dah tak pergi ya. Okey. Mayang subuh di stesen kereta api. Habis pergi sana naik kereta api. Baik. Sampai sana kereta api lagi pun. Sampai sana ada alat tinggal mutu kereta buruk kan. Naik mutu pederas kot jambatan sampai Komtar. Okey. Boleh jamak sekali. Okey, sesi tengah hari dia akan balik mai al-start balik. Tengah hari dia semayang
apa nama, qasar dan jamak terus. Masa rehat tu dia qasar dan jamak terus. Jamak takdim. Sekali pukul 5 keluar ajar, asal tak payah fikir lah. Pasal dah jamak lah tadi. Lepas tu naik motor pederah api, tamsiah atas api. Naik kereta api sampai dia letak. Sampai dia letak. Ni stesen kereta api letak. Sampai 10 minit lagi nak maghrib. Misal kata lah 10 minit nak maghrib. Dia ada di situ dia Qaryah Masjid Zahid tu. Dia teraga. Jangan masuk sebelah ni. Jangan masuk sebelah ni. Ambil motor dia tu. Pederah Masjid Zahid. Orang bang maghrib. Sembahyang jamak. Sembahyang qasar dan jamak. Jamak dan qasar Aisyah. Balik dia rumah, relax lah. Aisyah tak nak bayar. Lewat tu. Bini tanya abang main Aisyah siap. Dengar orang bang masjid Naga. Bang main Aisyah siap. Mayang nak masjid Zahid. Mayang bila tadi masa maghrib. Mana masuk tu? Jamak. Jamak. Pada apa jamak? Aku berkekalan musafir. Tiap hari kerja tu. Tiap kerja tu. Itu kemudahan lah pada orang yang berjalan hari-hari. Okey, baik. Yang berikutnya, seorang yang berniat hendak bermukim selama 4 hari. Apabila sampai di tempat yang dituju, kemudian dia akan meneruskan perjalanan ke tempat yang lain pula. Bolehkah dia mengqasarkan solat? Dia pergi tempat tu, dia nak duduk 4 hari. Lepas habis tempoh 4 hari, dia nak pergi tempat lain pula. Boleh tak dia qasar solat? Jawab dia dikira melakukan 2 perjalanan. Orang ni kira dua kali musafir maksud dia. Dia pergi tempat A, duduk 4 hari. Habis tempoh 4 hari, dia pergi tempat B pula. Dia musafir 2 kali, 2 perjalanan. Perjalanan pertama ialah dari tempat pemukiman, iaitu dari rumah dia duduk start, ke tempat dia hendak bermukim selama 4 hari. Dia pergi Selayang, contoh. Di rumah anak dia, Selayang, 4 hari. Perjalanan kedua pula bermula dari tempat yang dia niat bermukim ke arah tujuan yang berikutnya. Perjalanan kedua tu mula daripada tempat yang mukim tu, dia duduk habis 4 hari lah. Dia nak pergi rumah anak dia seorang di Seremban, contoh. Dia tidak harus mengqasarkan solat apabila sampai ke destinasi pertama, kerana telah berniat bermukim di situ. Harus baginya mengqasarkan solat apabila sampai ke destinasi kedua, dengan syarat jarak perjalanan dari destinasi pertama ke destinasi kedua mencukupi 2 marhalah. Jika tidak cukup, dia wajib menyempurnakan solat secara tamam. Dah tahu belum ni apa? Kalau kita pergi satu tempat, sampai tu kita niat nak duduk 4 hari, maka kita elok sampai tu tak boleh lah nak mengqasarkan solat jamak tadi. Pasal niat duduk 4 hari tu maknanya kita bermukim. Tapi kalau niat duduk 3 hari, boleh. Dia syarat ada 4 dan ke atas. 4 dan ke atas. Tapi kalau kita duduk 4 hari, kita tak niat duduk 4 hari. Kita tak niat duduk 4 hari. Macam di rumah anak, ayah duduk 4 hari. Tak tahu lagi tengok keadaan. Bawa jamu sedap, aku duduk lama. Jamu tak sedap, duduk saya. Lepas tu anak ada jamu sedap. Duduk. Maka, oleh kerana dia tak menetap duduk 4 hari, dia boleh qasar selama 4 hari. Dia boleh qasar selama 4 hari. Tapi kalau dia tetap nak duduk 4 hari, tak dia qasar lah. Itu beza lah. Kalau dia tak menetap nak duduk 4 hari, dia tengok keadaan lah, maka dia boleh qasar selama 4 hari. Jamak kali. Hari kelima dia masih duduk situ lagi, maka dia tidak lagi boleh mengqasarkan solat. Dia jadi orang mukim. Okey, baik. Dalam kes ni dia pergi tu, dia set lah duduk 4 hari. Dalam perjalanan sebelum sampai di rumah anak dia tu, boleh qasar kalau waktu masuk lah. Kalau waktu tak masuk lagi, tentu tak boleh lah. Contoh macam ni lah, kalau dia pergi tengah-tengah hari sikit, naik kereta sampai tengah jalan, qasar dan jamak lohok mengasak. Lepas tu boleh elok sampai di rumah anak dia, azab masuk. Tak apalah, sebab dia dah jamak lah. Tapi maghrib dengan isyak kena sembahyang cara biasa-biasa, macam orang bermukim.
pasal dia niat bermukim. Baik. Kemudian setelah dia duduk 4 hari, dia duduk 4 hari, hari kelima, dia pun pergi Seremban. Maka dia dianggap memulakan perjalanan yang kedua, musafir yang kedua. Maka dia boleh qasar solat. Pergi Seremban tu, dia tak siap duduk 4 hari. Kalau dia siap duduk 4 hari kak, sampai tak boleh. Tengah jalan yang boleh. Dengan syarat perjalanan ke Seremban itu cukup 2 marhalah. Memang cukup lah. Tapi kalau dia duduk selayang, lepas tu duduk 4 hari, lepas tu pergi rumah anak dia di Gombak pula, tak boleh lah. Sebab daripada selayang Gombak tak sampai 2 marhalah. Tu syarat dia. Berikutnya, seorang itu bermusafir ke tempat yang tidak sampai 2 marhalah. Dia pergi tempat tak sampai 2 marhalah. Lah tentu marhalah baru ni 81 km. Hak Jabatan Mufti Ulama kan. Kita ulama autoriti Keluar Kesan kita kena ikut. Sebab kita panduan. Okay. Seorang itu bermusafir ke tempat yang tidak sampai 2 marhalah. Mana tak sampai 81 km, mungkin 80 kan, atau 70. Apabila sampai di situ, dia mengubah niat untuk meneruskan perjalanan bagi mencukupkan 2 marhalah. Setelah cukup 2 marhalah, dia mengqasarkan solatnya. Adakah sah solat yang dilakukannya secara qasar? Okay, jawab dia. Jawapan bagi persoalan ini lebih kurang sama dengan jawapan bagi soalan soalan nombor 166. Tadilah orang yang ubah niat. Ubah niat perjalanan daripada tujuan baik kepada tujuan maksiat. Perjalanan pertama berakhir ke destinasi pertama. Dia tidak boleh mengqasarkan solat di destinasi pertama kerana jarak perjalanannya tidak cukup 2 marhalah. Jika dia meneruskan perjalanan ke destinasi berikutnya, maka perjalanan untuk mengharuskan qasar bermula di destinasi pertama. Jika jarak antara destinasi pertama dan destinasi kedua cukup 2 marhalah, haruslah baginya mengqasarkan solat. Jika tidak cukup, dia wajib menyempurnakan solat secara tamam. Macam ni ya. Contoh tak? Seorang tu dia pergi mana? Dia pergi Batu Limau. Daripada Telaga. Dia niat pergi Batu Limau . Sampai Batu Limau, berapa kilometer dari sini ya? Ada 50 tak? Bubuh habis lah. Contoh. Ini tak tepat lah. Saya anggaran lah. Kata. Bubuh habis lah 50. Sampai di Batu Limau. Allah dia kata 50. Tak boleh qasar semayang. Dah jawab pergi Bali lah. Dia jawab Bali tak cukup kan. Dah jawab pergi Keruh lah. Keruh. Nah. Dah jawab pergi Keruh. Dia pun daripada Batu Limau tak berhenti kereta. Terus pergi Keruh. Dengan tujuan dia nak qasar solat. Bila sampai Keruh, memang cukup lah 2 marhalah daripada Telaga. Walau bagaimanapun, dia tak boleh mengqasarkan solat. Pasal apa? Kerana tujuan asal dia nak pergi Batu Limau. Bukan pergi Keruh. Dia lajak pergi Keruh tu nak pergi cukup 2 marhalah. Memang cukup lah. Tetapi, kalau dia tukar sampai Batu Limau tu, dia tukar, dia nak tambah nak pergi qasar solat, dia pergi ke depan. Pergi ke depan tu, syarat dia, 0 kilometer dia tu, mesti di Batu Limau. Bukan di Telaga. 0 kilometer tu. Syarat dia. Maka sukalah 0 kilometer tu sampai Keruh. Cukup tak? 81 kilometer. 2 malah. Jawab dia tak cukup. Jawab dia tak cukup. Dia sampai baik tak cukup. Tak boleh. Dia pun tambah pergi Kelantan. Pada muka. Jawab dia tak cukup. Maka tak boleh qasar solat. Itu cerita dia. Habis. Ada tak orang ni nampak ni? Ada. Okay. Seterusnya, bolehkah seorang yang musafir menjadi imam kepada makmum yang bermukim? Orang yang bermusafir
dia jadi imam pada makmum yang mukim. Lihat. Macam kita lah, masuk dalam masjid untuk maghrib. Tahu main sebiji kereta berhenti. Kawan tu main daripada Kuala Lumpur. Dia musafir, dia kawan Kedah. Dia nak pi ke anak dia UUM saja, ada makan-makan ni singgah mayang dia. Tiba-tiba kita kenal ada tu orang hebat lah, ustaz ni, selebriti apa. Kita tolak dia jadi imam. Dia musafir, boleh ada jadi imam? Jawabnya harus. Harus tu boleh. Harus bagi seorang yang musafir menjadi imam kepada makmum yang bermukim. Mungkin ni kita lah duduk tergolong. Sekiranya imam yang bermusafir tidak mengqasarkan solat, sebaliknya melakukan solat secara tamam, itu 4 rakaat, maka makmum yang bermukim itu mengikut imam tersebut dari awal solat, itu dari takbiratul ihram hingga akhir, itu sampai bagi salam. Sekiranya imam yang bermusafir melakukan solat secara qasar, maka makmum yang bermukim hendaklah berniat melakukan solat secara tamam. Apabila imam mengakhiri solatnya dengan beri salam, maka makmum yang bermukim hendaklah bangun menyempurnakan rakaat-rakaat yang berbaki sehingga akhir solat. Itu boleh. Tak masalah kan? Orang yang bermusafir dia boleh jadi imam. Sama ada dia sembahyang tamam ataupun sembahyang qasar. Kalau dia sembahyang tamam, makmum ikut dia, selesai. Sama-sama takbiratul ihram, sama-sama bagi salam. Kalau dia sembahyang qasar, makmum ikut dia, kena tambah lagi 2 rakaat setelah dia bagi salam. Tapi yang jadi ni, kalau orang musafir itu dia jadi tu imam, bukan dalam jemaah utama. Jemaah utama orang tak bagi kalau dia nak apa nama qasar. Tolak doa tu. Tolak doa tu dia tanya saya nak buat qasar ni. Dia kata jangan. Tapi kalau dia mai-mai tu orang sembahyang lah, dia duduk tentu, dia sembahyang, ada orang nak ikut dia, tu boleh lah. Kalau utama ni, kalau pun boleh, tapi orang tak pergi lah. Pasal kalau dia buat qasar pun jadi masalah, dia nak pergi ke mana lagi. Pada pergi salam, semua orang pakat pergi tambah 2, dia ada tengok ni apa? Silap ni tak buat tamam tak apa. Tu cerita dah. Orang yang musafir boleh jadi tu imam, tak ada masalah. Sama ada sembahyang qasar ataupun tamam. Makmum saja. Makmum kalau tak imam tu tamam, mereka lega lah. Kalau tak imam qasar, mereka kena tamam. Kena tambah lagi 2 rakaat. Bolehkah seorang yang musafir menjadi makmum kepada imam yang bermukim? Terbalik pula. Tak sah dia jadi imam, ni makmum pula. Seorang yang musafir, bolehkah dia menjadi makmum pada imam yang bermukim? Jawabnya, ya, harus. Harus bagi seseorang yang musafir menjadi makmum kepada imam yang bermukim. Dengan syarat, dia melakukan solat 4 rakaat secara tamam. Jika dia berniat qasar dan mengikut solat imam yang bermukim, tidak sah solatnya. Bagi solat subuh dan maghrib, tiada sebarang masalah pada seorang musafir mengikut imam yang bermukim. Kalau seorang tu dia musafir, dia masuk masjid, orang duduk sembahyang, dia kena niat tamam, sebab dia tak boleh niat qasar. Kalau dia niat qasar, tu imam bagi salam, dia bagi salam, sembahyang dia, tu imam bangkit rakaat 3, dia terus bagi salam, sembahyang dia tak sah. Dia kena sembahyang tamam. Itu terasa dah. Ada orang tanya, masuk tu semua orang bekat sembahyang 5. Dia musafir, dia nak qasar. Boleh tak dia sembahyang seorang dah? Boleh Tapi rugi. Kalau dia sembahyang qasar seorang dia, rugi walaupun dia musafir. Ruginya dia tak dapat pahala sembahyang jemaah, sembahyang seorang. Okey, kalau depa ramai, sebiji kereta, boleh depa nak buat asin, buat qasar? Boleh. Depa sembahyang asin, tak mau ikut jemaah yang ramai. Tapi rugi juga, dia tak dapat fadilat jemaah ramai. Sebab tu dia tengok keadaan lah. Melainkan kalau dia ramai, depa bagi salam dah. Ramai-ramai ni, depa 4 orang, hidup di sana, sembahyanglah qasar depa. Tapi kalau ramai-ramai, elok sembahyang dengan jemaah yang ramai tu,
walaupun buat cara tamam. Tidak qasar. Sebab dia dapat fadilat jemaah yang ramai. Kita sembahyang jemaah ni, lagi ramai jemaah, lagi baik. Lagi ramai jemaah lagi baik. Habis. Seorang yang musafir masuk ke dalam masjid untuk solat. Ini orang musafir. Dia mendapati ada seorang yang baru memulakan solat, baru takbiratul ihram. Dia terus bertakbiratul ihram dan berimamkan orang tersebut dengan berniat qasar atas sangkaan orang tersebut adalah musafir sepertinya juga. Ketika sedang berjemaah ternyata orang tersebut bermukim. Apabila dia bangun untuk rakaat yang ketiga dan seterusnya keempat, adakah makmum tersebut perlu menyempurnakan solat bersama imam tersebut atau memberi salam apabila selesai tahiyat akhir pada rakaat kedua? Jawapan dia, ni orang ni dia masuk dalam masjid ni, dia apa? Dia ikut kawan tu, sembahyang. Ni bukan jemaah ramai lah. Kalau jemaah ramai memang lepas sembahyang tamam. Dia tengok seorang ni, kawan ni musafir juga apa. Dia pun Allahu Akbar. Tengok kawan tu sembahyang. Dia niat qasar. Dia niat qasar. Lepas itu tak apa, niat qasar. Tiba-tiba pada rakaat tahiyat awal tu, dia duduk tahiyat awal. Tu imam tu pun duduk tahiyat macam tahiyat awal. Dia tak duduk tawarruk, duduk iftirah. Tiba-tiba apa nama? Hampir duduk tahiyat awal. Tiba-tiba kawan belakang ni baca tahiyat, dia anggapannya tahiyat akhir. Tiba-tiba tu imam tu mangkit rakaat yang ketiga. Maka dia tak ada pilihan, dia kena mangkit juga. Dia kena mangkit juga. Kalau dia terus bagi salam, sembahyang dia tak sah. Sembahyang dia tak sah. Okey. Dia main soalan, nak mangkit. Pasal apa tadi dia nak qasar? Nak mangkit pasal apa tadi niat qasar? Dalam keadaan begitu, niat qasar tu terbatal secara sendiri. Automatik terbatal, dia tak perlu niat baru. Tak perlu niat baru, tak boleh tak imam mangkit. Tadi dia qasran, dia niat qasar. Tiba-tiba tu imam mangkit, dia pun mangkit, dia niat hati, tak jadi qasar. Allah Taala. Tak payah. Dia automatik terbatal niat tu dan sembahyang dia tak batal. Tu imam buat sampai 4 rakaat, dia pun buat sampai 4 rakaat. Tak imam bagi salam, dia bagi salam. Sembahyang dia adalah sah. Tapi kalau dia bagi salam pada rakaat yang kedua, maka sembahyangnya batal. Itu kena bayar. Okey, ni jadi bukan tak bisa jadi. Selalu kadang-kadang bukan kata dalam masjid tu, di RNR. Kita ni boleh kita ada kata kawan tu qasar. Rupanya dia mayang di gurun, di Doga sakit dia nak turun pergi Jeniang. Dia qasar lah. Tiba-tiba dia mangkit, kita pun dah mangkit. Kita pergi Kuala Lumpur. Okey. Berikutnya, inilah yang Syah masuk. Seorang yang musafir menjadi imam kepada makmum yang musafir juga. Sama-sama musafir, seorang jadi imam, seorang jadi makmum. Tetapi dia tidak memberitahu makmum itu sama ada dia hendak mendirikan solat secara qasar atau tamam. Adakah makmum itu perlu berniat qasar atau tamam? Sama-sama musafir. Jadi dia imam, dia tak abang makmum nak buat qasar kan nak buat tamam. Terus Allahu Akbar. Makmum tu pingah-pingah. Persoalannya makmum tu nak niat qasar kan nak niat tamam. Maka makmum ni dia ada 4 pilihan. Dia ada 4 pilihan. Pilihlah hak mana berkenan dia hati. Nombor 1 makmum tu, bila si imam takbir Allahu Akbar, dia pun takbir. Masa takbir dia niat qasar semasa bertakbiratul ihram. Sekiranya ternyata imam mengqasarkan solat dan memberi salam selepas membaca tahiyat akhir pada rakaat kedua, dia juga turut memberi salam bersama imam. Ini dia teka kena. Allahu Akbar niat qasar, tentu rakaat kedua tahiyat tu, tu imam baca tahiyat akhir, dia baca tahiyat akhir, tu imam beri salam, dia beri salam. Lepas tu lepas sembahyang, tu imam kata, tahu aku buat qasar. Allah.
Tak kenal lah. Siapa? Dia tak kenal kan? Okay. Yang kedua, bila takimam takbiratul ihram, takimam sampai tu, maka makmum pun berniat qasar masa takbiratul ihram. Sekiranya ternyata imam melakukan solat secara tamam, dia wajib menyempurnakan solat secara tamam bersama imam. Jika dia meneruskan solat secara qasar, batal solatnya. Dia duduk sangka takimam qasar, dia pun niat qasar. Jatuh takimam tamam. Takimam mangkit rakaat ketiga, dia wajib mangkit. Dia tak perlu batalkan niat dia, niat itu terbatal sendiri. Terganti dengan sembahyang tamam. Okey. Habis sembahyang dengan takimam, saya patah buat qasar. Dia tak kalut nanti mana. Masa banyak, jawab pergi. Yang betul apa? Buat tamam. Dah takimam buat tamam. Yang niat apa? Niat qasar. Antum saya buat tamam, bagi salam, batal. Lebih kurang. Yang ketiga, dia berniat mengerjakan solat secara tamam semasa takbiratul ihram. Sekiranya ternyata imam mengqasarkan solatnya, dia naklah bangun menyudahkan baki rakaat-rakaat berikutnya apabila imam beri salam. Jika dia terus beri salam bersama imam, batal solatnya. Ini nombor 3. Orang sampai tu, makmum duk teka, imam ni tak qasar, dia buat tamam. Dia niat tamam, salli fardhu zuhri 4 rakaatin. Tamam kan? Allahu akbar. Tahu tu imam tu buat 2 rakaat, buat qasar. Maka makmum tak boleh bagi salam. Kalau dia bagi salam, batal. Tu dia kena apa? Dia kena bangkit, tambah lagi 2 rakaat. Sebab dia niat tamam. Dan yang keempat, dia berniat mengerjakan solat secara tamam semasa bertakbiratul ihram. Kiranya ternyata imam menyempurnakan solat secara tamam, dia terus menyempurnakan solat sama imam hingga beri salam. Ini terka kena. Salli fardhu zuhri 4 rakaatin. Ikut imam. Tahu tak imam buat 4 rakaat juga. Mana teka dia kena. Itulah pilihan pada orang yang ikut tak imam yang musafir. Dia tak tahu tak imam tu qasarkan jamak. Dia ada 4 pilihan. Tak ni. Wallahu alam. Ada soalan lah katanya. Buat qasar tak ada. Tak ada, kita jumpa lagi bulan depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min al-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.